with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ni Kama bawa dengan korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama, dan kali ni dia nak kongsikan pengalaman seram dia sepanjang 30 tahun ni guys. Dia tak ada keistimewaan hijab terbuka, tapi makhluk halus senang sangat mengganggu dia. Dia cepat macam sensitif jugalah. Sensitif dengan makhluk halus ni. Dan kisah-kisah yang dia nak kongsikan ni berkait dengan family dia. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah ni menggelarkan dirinya Fa, dan sepanjang video ni Kama akan panggil Kak Fa lah, sebab Kama assume Kak Fa umur 30 tahun tahun ni. Jadi macam Kama cakap tadi, Kak Fa memang tak ada hijab terbuka ke, ataupun keturunannya macam tu ke. Dia tak pernah nampak makhluk halus. Tapi tak tahu kenapa Kak Fa ni macam darah dia macam darah sensitif tau. Sensitif dengan makhluk halus. Dia macam cepat attract. Senang kena ganggu, senang sakit. Dari kecil lagi memang Kak Fa macam tu. Dan bukan Kak Fa saja mengalami benda macam tu dalam family dia, tapi adik Kak Fa pun sama juga. Siap pernah ada satu kes ni, ada makhluk halus yang memang berkenan suka dengan adik Kak Fa ni. Dia nak berkawan sampailah adik Kak Fa kena lawan benda tu bila dia dah besar. Dan Kak Fa pula, karakter Kak Fa ni nak kata penakut tak juga, nak kata tak takut pun tak juga. Dan Kak Fa memang dah biasa daripada kecil. Dia membesar seorang-seorang. Dia dah terbiasa berdikari, terbiasa sendiri. So dari situlah mungkin tercreate-nya karakter dia yang semangat, berani. Dan daripada zaman sekolah Kak Fa pun memang Kak Fa dah biasa pergi mana-mana seorang-seorang, pergi toilet seorang-seorang, tinggal dalam dorm pun seorang-seorang, pergi basuh baju pukul 2 pagi pun seorang-seorang, sidai baju seorang-seorang tengah-tengah malam. Dan Alhamdulillah sepanjang seorang-seorang tu tak ada apa-apalah yang berlaku. Walaupun sebenarnya ada macam-macam benda yang berlaku di sekeliling dia. Mungkin menurut Kak Fa jenis yang tak fikir sangat benda tu. Sebab tu dia macam, kalau orang yang penakut ni memang every single thing dia dah overthinking dah. Dia dah rasa ada orang kejar dia dari belakang lah, apa semua kan. Dan Kak Fa dia memang tak fikir langsung benda-benda macam tu. Jadi mungkin lah kalau ada gangguan pun, mungkin Kak Fa tak perasan pun. Tapi dalam berani-berani Kak Fa tu, Kak Fa ni ada satu macam sense tau. Bila tiba-tiba dia rasa macam something yang ada yang tak kena, dia rasa macam tak sedap hati, maksudnya memang ada something dekat situ. So itu permulaannya. Jadi kisah yang pertama Kak Fa nak share tadi adalah tentang sihir yang terkena dekat arwah pakcik Kak Fa. Arwah pakcik Kak Fa dah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, dan menurut Kak Fa memang tak pernah buka cerita ni langsung, sebab cerita ni memang tentang family Kak Fa. Jadi memang tak ada siapa yang tahu kecuali family Kak Fa. Cuma kali ni Kak Fa tertarik untuk share dengan kita semua, sebab Kak Fa rasa sampai sekarang dia tak sangka dengan apa yang pernah berlaku dalam hidup dia ni, apa yang dia pernah saksikan ni. So mungkin ada viewers yang macam relate dan boleh relate dengan kes Kak Fa. Pernah terjadi ke dekat korang? Korang boleh share dekat komen down below. Okay, ceritanya masa Kak Fa ni berumur 17 hingga 18 tahun macam tu. Masa tu Kak Fa kena jaga arwah pakcik dia. Time tu arwah pakcik dia memang dah sakit tau, tengah sakit. Time tu memang dah tahulah terkena buatan orang. Pakcik dia memang sakit yang lama sangat. Korang tahulah kalau orang kena buatan orang ni, sakit dia memang lain macam. Korang pergilah hospital ke, jumpa doktor apa semua, tak ada ubat. Doktor kata everything's fine, dalam scan kata tak ada apa-apa. Tapi itulah, bila kena buatan orang ni, dia macam seolah-olah sakit tu gaib, tapi hanya yang merasa saja tahu betul-betul
beritnya. Korang bayangkan pakcik Kak Fah ni sakit daripada Kak Fah sekolah rendah lagi. Katanya punca daripada pakcik dia kena aksiden. Aksiden tu pun dikatakan berpunca daripada buatan orang juga. Maksudnya ada orang yang kenakan pakcik dia ni untuk sampai aksiden. Tapi bila dah sembuh, malangnya mental pakcik Kak Fah ni jadi teruk, macam seolah-olah orang yang dah hilang ingatan tau. Tapi yang sedihnya korang, family pakcik Kak Fah ni tak hiraukan langsung. Memang diorang tak jaga pakcik Kak Fah ni elok-elok. Kira macam pakcik Kak Fah waktu tu macam seolah-olah orang kurang waras tau time tu. Diorang pun family pakcik Kak Fah ni biar je pakcik dia berjalan tanpa pakai kasut, berjalan ke sana sini, tak makan, biarkan, tak mandi. Sampai pernah diorang jumpa pakcik Kak Fah ni dalam keadaan berlumuran najis. Sampai satu tahap keluarga adik-beradik pakcik Kak Fah ni decide untuk ambil dan jaga dia. So kamu assume pakcik Kak Fah punya isteri dan anak-anak lah kot yang Kak Fah maksudkan tidak menjaga. Last adik-beradik pakcik Kak Fah yang ambil dia untuk menjaga dia dengan elok . Tapi masa adik-beradik pakcik Kak Fah ni nak pergi ambil pakcik dia untuk bawa balik kan, family pakcik dia tu marah weh. Tahu pula dia marah, dia kata korang akan menyesal. Tapi makcik Kak Fah tetap juga keras nak ambil pakcik Kak Fah ni, which is adik-beradik dorang lah kan, adik-beradik makcik dia ni bawa balik rumah. Jadi time tu Fah pun masa tu pergilah ikut ke rumah makcik dia untuk jaga pakcik dia. So beberapa kejadian pelik berlaku sepanjang tempoh diorang, termasuklah Kak Fah menjaga arwah pakcik dia. So masa tu diorang memang bawa arwah pergi berubat ke merata tempat. Kan satu tempat je diorang bawa pergi berubat. Dan apa yang terkejut, semua tempat yang diorang pergi, ustaz semua bagi vision yang sama, semua bagi gambaran yang sama tau. So nak kata macam tipu, macam mana orang ni boleh kenal ustaz ni, macam mana boleh kenal ustaz tu untuk bersekongkol, faham tak? Dan menurut tempat-tempat yang dia pergi berubat tu, yang menghantar pada arwah ni bukan satu jenis je korang, dah bermacam-macam jenis dah berkampung dalam tubuh badan arwah pakcik Kak Fah ni, dengan tujuan adalah untuk bagi dia gila dan mati secara perlahan-lahan. Ya Allah, jahatnya. Korang tahu kan, mati perlahan-lahan tu maksudnya memang niat dia nak menyiksa, nak bagi seksa. Wah, hasam betul. So kejadian masa tengah berubat tu macam biasalah, pakcik dia memang kena rasuk, kemudian diruqyahkan oleh ustaz dan para pengubat dekat situ. Dan ustaz-ustaz kat situ ada bagi tahulah ada macam-macam jenis hantu ataupun jin yang dihantar pada pakcik Kak Fah, dan mereka ni daripada orang yang sama. Masa tu Kak Fah macam suspicious tau. Dia macam betul ke apa ustaz-ustaz ni cakap kan. Dia percaya je jin dan syaitan tu wujud. Cuma bagi Kak Fah, tak semua orang-orang berubat ni apa yang diorang kata ni betul. Macam tu. Sebab benda tu tak boleh nampak dengan mata kasar kita kan. Dan apa yang seram masa tengah ruqyah tu kan adalah ustaz ni cakap, dia tanya dekat jin yang tengah rasuk badan pakcik tu, dia kata, dari mana kau datang? Dan benda tu direct pandang. Dia cakap, dari dia lah, aku ikut dia, aku dah lama dengan dia, kau tak boleh keluarkan aku pun. Kalau kau bunuh aku pun, ada lagi yang lain akan datang. Tuan aku memang nak dia mati. Sambil digelak-gelak. Dan apa yang mengejutkan korang, kan kamu cakap tadi semua yang orang-orang berubat yang dia dah pernah pergi, semua bagi gambaran yang sama kan, which is cerita, storyline tu sama tau. Yang menghantar santau kepada pakcik Kak Fah ni sebenarnya adalah isteri dia sendiri. Oh my god, patutlah family dia, aku terus jump into conclusion patutlah tapi macam nampak lah sebab family isteri dia apa semua tak nak jaga pakcik Kak Fah kan. Tapi kita tak tahu lagi. Korang tahu tak, sampai kan makcik Kak Fah ni pergi hantar berubat dekat orang India tau. Orang India, kita tak tahu lah nak panggil ustaz ke apa kan, tapi dia memang berubat-ubat lah kan, merubat orang. Dan jawapannya masih sama. Korang tahu tak, satu fakta yang menarik adalah keluarga arwah
keluarga arwah pakcik Kak Fah ni masih hidup sampai sekarang. Dan yang paling jahatnya, diorang semua tengah hidup senang ya. Tengah hidup senang dengan peninggalan harta arwah, bisnes arwah, rumah arwah dan lain-lain. So barulah kamu faham kenapa Kak Fah memang betul-betul lah suruh kamu rahsiakan sebab banyak nama tempat dan adalah beberapa storyline yang Kak Fah minta ubah sedikit sebab tak nak bagi obvious. Kalau orang kenal sebab cerita ni memang family punya cerita. Jadi kita dapat special cerita tau daripada Kak Fah. And korang nak tahu tak, isteri arwah pakcik Kak Fah ni, ya Allah, korang memang don't judge a book by its cover lah. Dia punya, senang cerita orang kata, kita punya conclusion daripada kisah kali ni ya. Sebab isteri pakcik Kak Fah ni pakaian labuh, berpurdah, cakap sangat lemah lembut, sopan santun. Kalau korang nak kata okey lah kalau kata fitnah ke apa ke kan, tak tahu kan kesahihannya, korang boleh tengok sendirilah daripada segi dibiarkan arwah suami dia berlumuran dengan najis, bagi tak makan, tak mandi, biarkan dia jalan macam orang gila dekat luar. Macam tu ke perangai yang lemah lembut sopan santun? Daripada situ lagi kita dah boleh judge. So nak dijadikan cerita adalah beberapa peristiwa yang bagi Kak Fah ni sampai sekarang diingat, terpahat di dalam hati dan otak dia. Sepanjang tempoh Kak Fah ni jaga arwah pakcik dia. Korang bayangkan, korang ingatkan kamu cakap tadi, family pakcik Kak Fah dia pernah cakap korang akan menyesal dan akan pulangkan balik pakcik Kak Fah ni macam mana sekalipun. So masa arwah pakcik Kak Fah ni sakit kan, dia ada certain masa yang tiba-tiba macam jadi tantrum tau. Tiba-tiba macam di luar kawalan. Kemungkinan dirasuk sebab benda tu macam kita tak nampak apa yang berlaku sebenarnya kan. Tapi kalau dari segi macam orang kata science or mentalnya, nampak macam fikiran dia dikacau tau sebenarnya. Mental dia memang diganggu. Tapi yang dia kan sakit kan, badan dia lemah apa semua. Tapi bila dia start datang macam orang kata tantrum tu, macam dia tiba-tiba mengamuk secara tiba-tiba tu, automatik badan pakcik dia akan jadi kuat. Dia melawan, tolak barang semua kuat daripada kudrat yang diorang tahu waktu pakcik Kak Fah ni tengah sakit. Kadang diorang kejar sampai naik tangga apa semualah. Dan yang peliknya, arwah akan jadi tantrum macam tu bila menjelang maghrib. Maghrib sampailah ke malam guys. Kalau pagi-pagi siang-siang kan, dia macam okey je, tenang, boleh bercakap, boleh buat bincang lagi lah. Walaupun time tu memang kalau cerita apa-apa pun arwah memang tak 100% waras lah. So kemungkinan apa yang kita cakap dia tak faham. Sampai tahap macam tu diorang yang si penjahat ni, si penghantar ni nak buat pakcik Kak Fah gila. Tapi bila masuk je maghrib, memang dia akan mengamuk, menjerit, melawan sana sini. Jadi yang orang kata orang kuat kan yang menjaga arwah pakcik Kak Fah ni adalah Kak Fah sendiri dan sepupu dia. Sebab masa tu diorang ni baru je lagi habis SPM tau. So masa-masa tak kerja lagi, tak start sambung study lagi, tengah relax-relax kat rumah kan. So makcik-pakcik yang lain pula macam biasalah, pergi balik kerja, ada family masing-masing, tolong sikit-sikit lah mana yang patut kan. Jadi untuk memudahkan proses, dorang lah Kak Fah dan juga sepupu dia yang kena bergili-gili menjaga. Dan bila sampai mengamuk je arwah pakcik Kak Fah ni, memang sampai berbirat-birat badan diorang, bergelut dengan dia. So korang bayangkan betapa kuatnya tenaga yang dia dapat, kekuatan yang pakcik dia dapat sewaktu pakcik dia kena macam tu. Tak ke sebenarnya benda tu macam seolah-olah ada jin yang masuk dalam badan, macam kena rasuk lah senang cerita. Tambah pula rasuk dekat badan lelaki, lagi kuat weh. So sepupu Kak Fah akan jaga arwah pakcik dia waktu siang, dan Kak Fah pula akan jaga pada sebelah malam. Kak Fah pula memang jenis yang tidur lambat, main game apa semua. So bolehlah dijagakan arwah pakcik pada sebelah malam. So rumah makcik dia ni ada 2 tingkat tau, dan bilik-bilik tidur apa semua dekat tingkat atas, tingkat yang kedua. Dan pakcik pula diletakkan di tingkat
bawah dekat ruang tamu tau. Sebab nak mudahkan dia lah, nak kena naik turun tangga pula kan. So better duduk dekat bawah saja. Boleh tengok TV, pergi toilet, tetamu pun boleh datang ziarah. Korang bayangkan, waktu biasa hari siang, pakcik dia memang lemah je. Nak berjalan pun susah je. Sebab tu lah diorang tak bagi naik tangga. Kalau tak apa-apa jadi jatuh ke apa ke kan. Tapi memang tak larat. Dan korang bayangkan macam mana pakcik dia boleh ada kekuatan macam tu, boleh tolak semua barang, boleh jadi mengamuk apa semua bila menjelang maghrib. So diorang letaklah satu katil bujang dekat kawasan ruang tamu tu, dan bila malam memang Kak Fah akan lepak dekat ruang tamu tu untuk jaga pakcik dia. So korang bayangkan malam-malam dan dah shift malam lah kiranya, Kak Fah akan duduk dekat bawah di ruang tamu untuk jaga pakcik dia, manakala yang lain-lain, sepupu dan juga makcik-makcik dia yang lain semua tidur dekat atas. So memang Kak Fah seorang je lah yang kena berjaga, memandangkan makcik-makcik dia semua kena kerja esok pagi kan. So ada satu malam ni arwah pakcik Kak Fah ni mengamuk daripada petang lagi. Kau punya mengamuk tak tahulah apa benda yang dimarahkan, dan semua orang sampai dah penat nak layan. Jadi semua orang macam buat dek je, naik atas tidur. Bila keadaan arwah pakcik ni terlampau agresif, kadang-kadang diorang memang terpaksa ikat pakcik dia dekat atas katil tau, katil bujang kat bawah tu, sebab takut dia akan buat sesuatu yang lebih bahaya. Kesian kan, tapi nak buat macam mana, terpaksa. Orang kata darurat. So bayangkanlah bila pakcik dia agresif, 3 orang manusia tak mampu nak lawan dia. Jadi malam tu kan, agaknya dia pun macam dah penat berlawan daripada petang. Lepas diorang ni ikatkan pakcik dia kedua-dua tangan dekat atas katil tu, akhirnya dia pun tidur. Dan Kak Fah pula tidur dekat kerusi malas berhampiran dengan katil pakcik dia sambil menghadap TV. Kebetulan malam tu dekat Astro ada tayangkan cerita hantu tau. Like cerita tu berkaitan saka lah. So masa tu tiba-tiba Kak Fah rasa meremang sikit dengan cerita tu lah kan. Macam rasa ada yang tak kena tau dengan keadaan waktu tu. Tapi sebab Kak Fah ni pun memang suka layan cerita seram. Sampai sekarang Kak Fah memang suka, memang horror lover lah macam kita. Awak-awak yang tengok creepy ni pun mesti peminat seram kan. So masa tu Kak Fah punyalah bosan kan, sebab kena tahan mata sampai pagi nak jaga pakcik dia. Masa tu zaman yang tak ada media sosial korang. Kak Fah sekarang umur 30 tahun. Time tu umur dia dalam 17 SPM. So memang tak ada social media ya time tu. Nak buka YouTube ke macam tak senang lah nak buka internet time tu. Paling-paling pun FB. Dekat BlackBerry ya. Wow, saya ada zaman BlackBerry. So Kak Fah tengoklah juga cerita tu sambil macam kejap-kejap perhatikan pakcik dia kan. Dan entah macam mana Kak Fah tiba-tiba terlelap sekejap. Mungkin terlalu penat malam tu. Tiba-tiba Kak Fah terjaga dan Kak Fah tengok katil pakcik dia kosong korang. Pakcik dia tak ada dekat katil. Padahal diorang dah ikat tangan pakcik kat katil tau. Dua-dua tangan tau. Dan tiba-tiba Kak Fah terdengar ada benda yang jatuh dari dapur. Dan masa tu cerita yang Kak Fah tengah tengok tadi tu masih berjalan, belum habis lagi. Dah lah time tu scene saka tu keluar. Scene saka tu keluar daripada cerita tu. So memang bertambah berdebar lah Kak Fah time tu. Rasa seram kan suasana tu. Dan Kak Fah pula rabun. Dia pakai aspek mata, jadi tak nampak sangat lah time tu kalau dari jauh. Waktu tu dapur pula memang gelap gelita, sebab diorang memang tutup semua lampu kat bawah untuk suruh pakcik dia tidur. So waktu tu Kak Fah hanyalah ada lampu cahaya daripada TV dan juga tangga atas yang sama-sama je lampu dia. So Kak Fah pun bangunlah sekejap kan, pandang sekeliling, cari pakcik dia. Tengah cari-cari tu, tiba-tiba jantung Kak Fah berhenti sekejap. Sebab tiba-tiba dia terpandang ada satu benda putih terapung dekat tengah-tengah dapur. Tapi time tu memang Kak Fah tak terfikirlah benda tu like putih ke apa ke, benda-benda seram ke. Ingat macam kain biasa yang terapung, mungkin tergantung ke apa kan. Tambah pula dapur gelap time tu. Jadi Kak Fah pergilah check. Korang kan kamar rasa kalau siapa yang kat sini yang penakut dah overthinking dah benda tu sebenarnya pontianak kelangsui. Memang tak ada ni nak check, tapi Kak Fah berani weh. So dia pergilah ke dapur sambil panggil lah pakcik Kak Fah kan. Dan time tu lah Kak Fah terkejut sebab Kak Fah tak nampak lah sosok yang betul, tapi like mulut dia tu nampak sengih tau. Sebab kulit pakcik dia pun agak gelap, jadi bila dalam dapur memang tak nampak sama-sama je. Dia buka torchlight daripada phone, sebab lampu dapur tu
ke dalam sikit Swiss dia tu. And terkejut dia sebab benda putih yang dia nampak tu adalah pakcik dia yang tengah berjalan sambil pakai kain putih dekat atas kepala dia korang. So Kak Fah terus tarik pakcik dia dan tanya nak pergi mana, sebab masa tu dah pukul 2 pagi tau. Dia cakap ada nenek panggil dia dari dalam tu sambil dia tunjuk ke arah pintu store tu. Lepas dia tunjuk tu, dia mering-ringin nak pergi dekat nenek yang dia kata tu. Dia suruh buka pintu, dia suruh Kak Fah buka pintu tu. Dan store tu korang memang tak digunakan sebab ceiling kat situ rosak and boleh runtuh lah sebenarnya. Jadi memang jarang dibuka. So Kak Fah pun teruslah tarik pakcik dia bawakan balik ke katil bujang tu. Lepas tu Kak Fah terpaksa lah ikat balik kan, dan suruh dia tidur balik. Tak lama lepas tu pakcik dia tidur lena, dan Kak Fah pun terlelap sekali lagi. Tiba-tiba Kak Fah terdengar bunyi pintu dapur. Pintu dapur tu macam ada orang buka, tapi seolah-olah dikunci lah kan, macam tu gegarkan macam tu. Dan Kak Fah memang terus terjaga tau. Sekali lagi Kak Fah toleh katil pakcik dia kosong, dan Kak Fah dengar pintu dapur tu digoncang-goncang lagi kuat. So nak tak nak, Kak Fah memang terpaksa pergi ke dapur juga dan buka lampu. Dan akhirnya Kak Fah nampak pakcik dia tengah meronta-ronta dekat dapur sambil jerit cakap nak ikut nenek tu, nak ikut nenek tu. Masa tu memang Kak Fah rasa nak marah je, tapi dalam masa yang sama Kak Fah tengah takut juga time tu. Dah lah penat kan. Lepas tu time tu sorang-sorang pula. Semua orang pula dah tidur dekat tingkat atas pula tu. Masalah utama dia sekarang ni, macam mana pakcik dia boleh buka ikatan dekat kedua-dua tangan tu. So time ni memang agak sukar lah untuk Kak Fah, sebab pakcik dia macam start tantrum tu tau. Dia lawan Kak Fah, dia tarik ke depan ke belakang sebab dia bersungguh-sungguh dia nak keluar malam tu. Dia suruh Kak Fah buka ke pintu sebab nenek tu panggil. Tapi Kak Fah sampai kena paksa lah dia ke depan. Bila Kak Fah nak tutup lampu dapur, tiba-tiba pakcik Kak Fah cakap, nenek tu marah sebab kau tak bagi aku keluar. Dan menurut pakcik Kak Fah, dia cakap nenek tu tengah tengok Kak Fah. So Kak Fah macam buat dek je lah kan, sebab walaupun time tu memang Kak Fah rasa dah tak sedar hati dah. Dan tiba-tiba ada satu bau yang pelik lalu dekat depan. Dan Kak Fah rasa macam ada orang tengah perhatikan Kak Fah dan juga pakcik dia. So Kak Fah pun terus tutup lampu. Tiba-tiba dia terdengar ada something bunyi daripada pintu dapur dan juga toilet dapur. Seolah-olah macam ada orang tengah merengus tau macam. Tapi Kak Fah buat bodoh je time tu. Dia kuatkan volume TV dan kali ni Kak Fah ikat kedua-dua tangan kedua-dua tangan dan juga kaki pakcik dia dekat 4 penjuru katil korang. So Kak Fah yakin ikatan tu kemas dan susah untuk pakcik dia buka sendiri, sebab Kak Fah sendiri pun nak buka susah. Jadi Kak Fah selawatkan pakcik dia dan doi-doikan pakcik dia sampai akhirnya pakcik dia terlena sekali lagi. Masa tu korang dah pukul 3 lebih tau. Dah nak pukul 4 pagi macam tu dah. Dan Kak Fah betul-betul dah penat gila. Jadi bila pakcik Kak Fah dah tidur, Kak Fah baring lah dekat atas kapet. Kapet tu macam dekat-dekat jugalah dengan katil kan, supaya boleh tengok-tengok dia. Dan Kak Fah rasa kali ni Kak Fah tertidur agak lama, macam deep sleep. Sebab Kak Fah macam tak sedar langsung bila pakcik dia bangun. Bangun-bangun je tersedar sebab pakcik dia dah kecoh-kecoh, mengamuk, menjerit depan pintu untuk keluar sambil dia menangis-nangis suruh lepaskan dia. Kak Fah terus bangun dan masa ni memang bergelut lah. Punya kecoh tu sampai akhirnya semua ahli keluarga dan rumah tu terjaga dan turun. Masa ni diorang bergelut agak teruk dengan pakcik dia sebab dia nak keluar. Dia memang berkeras nak keluar juga ikut nenek tu. Tak tahu nenek mana korang. Diorang memang tak layan lah nak bagi dia keluar kan. So bersusah payah lah diorang semua tarik, tenangkan pakcik dia, duduk dekat atas katil. Dan waktu tu Kak Fah sumpah rasa blur sangat waktu tu. Dia macam fikir, macam mana pakcik boleh bangun daripada katil sedangkan kaki dan juga tangan dia semua dah ikat. Jadi Kak Fah pun terus cerita dekat family apa yang jadi malam tu. Akhirnya satu family tidur je bawah ramai-ramai dekat ruang tamu tu untuk temankan Kak Fah takut apa-apa lagi terjadi. Dan pagi tu Kak Fah terjaga pakcik dia tengah duduk kat tepi katil sambil pandang dia dan tersenyum. Dia cakap yang nenek marahkan Kak Fah sebab halang dia. Dia siap cakap lagi, habislah kamu, sambil dia sengih-sengih.
So Kak Fah macam buat dek lagi. Memang rasa penat waktu tu. Bangun pun macam mamai. Tiba-tiba pakcik dia cakap benda yang merepek. Dan diorang teruskan menjaga pakcik Kak Fah ni untuk beberapa tempoh. Dan sepanjang tu macam biasalah benda-benda yang sama terjadi. Sampaikan diorang macam dah rasa biasa. Rasa lali dah. Part kena rasuk lah, part kena tiba-tiba tantrum macam mengamuk, jadi orang lain, tiba-tiba boleh bercakap normal balik, tiba-tiba berubah suara. Benda tu semua dah jadi biasa dalam kehidupan Kak Fah dan juga family dia. Korang bayangkan, hampir setiap hari karakter pakcik dia ni berubah-ubah sampai diorang macam dah tak kisah dah. Jaga je macam biasa. At least makan, at least mandi. Sampailah satu tahap ni kondisi pakcik Kak Fah ni semakin merosot untuk tempoh 3 hingga 4 bulan diorang jaga tu. Sebelum keadaan makin merosot, sepanjang tempoh 3 hingga 4 bulan diorang jaga, sebenarnya makin membaik dah tau. Badan pakcik dia naik, dah pandai tegur orang walaupun macam dia cakap macam tegak-gagap, dah pandai dengar azan, solat cara orang sakit lah, dan pandai makan sendiri dengan elok, pandai nak kencing, nak berak bagi tahu. Dan tiba-tiba satu saat ni dia macam demam yang tak surut-surut, badan tiba-tiba susut mendadak. Teruslah keadaan dia macam first time diorang ambil pakcik dia ni, dan sampailah semakin merosot. So masa ni kan, ustaz yang ubatkan arwah pakcik dia cakap lah, lebih elok pulangkan balik kepada family dia sebelum perkara lain akan terjadi. Sebab bila dia jauh macam ni, lagi banyak orang tu hantar dan sakitkan dia sebab tak nak dia sihat. So ustaz cakap risau kalau apa-apa jadi dekat sini nanti kan. Jadi diorang pun macam berbincang lah, satu family bincang. Dan perjanjian yang makcik dia beri pada keluarga dia pun memang untuk ambil arwah untuk tempoh beberapa bulan sampai arwah at least boleh uruskan diri sendiri. So diorang buat keputusan untuk hantar arwah balik lah pada family dia. So malam tu diorang bergerak daripada KL ke Perak untuk hantar pakcik dia ke rumah mak Kak Fah dulu. Lepas tu barulah diorang akan hantar ke rumah family pakcik dia ni. So dalam kereta ada sepupu lelaki dia tengah mandu, sepupu perempuan dekat sebelah seat driver, dan Kak Fah duduk di belakang bersama dengan arwah pakcik dia. Masa tu naik seat-seater tau. So maksudnya ada 2 lagi seat kosong dekat belakang sekali. So sepanjang perjalanan tu, pakcik dia kejap-kejap macam okey. Tiba-tiba je cakap terima kasih. Pakcik sayang kamu. Usap-usap kepala Kak Fah. Kejap-kejap dia sebut-sebut nama orang yang orang yang diorang syak hantar benda ni, which is isteri dia sendiri. Lepas tu tiba-tiba dia tersengih-sengih, macam excited nak balik. Dan apa yang seramnya korang, pakcik dia pergi cakap dengan orang dekat seat belakang. Ya sabarlah, nak balik lah ni, kamu ikut balik ke? Macam sembang-sembang dengan orang kat seat belakang, walhal seat tu kosong dengan mata kita yang biasa ni. Time tu memanglah Kak Fah dah rasa something, tapi Kak Fah buat je sebab dah terbiasa kan. Pakcik dia memang macam tu, cakap dengan benda yang orang tak nampak. So kadang-kadang Kak Fah sajalah bersembang dengan pakcik dia untuk alihkan perhatian kan. Tapi tak lama, sebab dia terus toleh belakang untuk sembang dengan benda yang Kak Fah tak nampak. So on the way nak balik tu, memang sepupu dia cakap kereta rasa berat, macam ramai, macam bawa satu family besar, padahal 4 orang je dalam kereta tu. Naik pula six-seater, so patutnya memang boleh laju. Dan diorang berhenti ke petrol station untuk pump tayar. Jadi diorang layan je lah perjalanan tu sampailah ke Perak. Sampai je rumah mak Kak Fah waktu tu dalam pukul 2 pagi tau. Elok je turun dari kereta, dah angkat barang-barang apa semua, nak masukkan pakcik dia ke dalam rumah. Sepupu lelaki dia ni tiba-tiba macam istighfar panjang tau. Dan lepas dia istighfar, dia jadi tak tentu arah, macam risau, pucat. Dan bila ditanya, dia kata tak ada apa-apa. Tapi dia terus cakap, nak balik KL malam ni juga. Dia just hantarkan diorang je, lepas tu dia nak balik KL. Keesokan harinya, bila diorang tanya, baru dia cerita. Dia kata sebaik saja pakcik dia melangkah masuk ke dalam rumah mak Kak Fah malam tu, dia nampak satu lembaga hitam, mata merah, besar tau, berdiri dekat atas bumbung rumah sambil pandang diorang semua. Dan benda tu tahu
yang sepupu laki dia ni nampak. Dia juga kata masa sepanjang perjalanan diorang pergi tu, dia nampak ada benda lain yang mengikut dalam kereta tu waktu dia pandang cermin pandang belakang tu. Cuma dia tak bagi tahulah, takut keadaan jadi lagi worse. Dan apa yang dia nampak dekat cermin pandang belakang tu adalah sosok perempuan dan juga pocong dekat seat belakang. Masa dia balik seorang-seorang, berani pula balik seorang-seorang kan. Dia bawangi je sepanjang perjalanan. Waktu dia balik, dia nak balik semula ke KL tu. Tapi dia buat keras je macam tak ada apa-apa yang berlaku. So sambung balik, diorang masih stay dekat rumah mak Kak Fah ni untuk jagakan pakcik untuk tempoh beberapa hari lah sebelum keluarga pakcik ni datang ambil pakcik ni semula. So masih dalam keadaan yang sama, diorang letakkan katil bujang dekat kawasan ruang tamu untuk pakcik dia tidur, dan diorang pula tidur dekat area ruang tamu jugalah, berdekatan dengan pakcik dia kan. So rumah mak Kak Fah ni menurut Kak Fah kecil je, ada 2 bilik, ada setingkat je. Jadi diorang memang senang lah kalau nak dengar bunyi apa-apa ke yang ada dalam rumah tu kan. Dan pakcik dia pula suka bercakap daripada dalam ke arah luar tingkap. Macam ada benda yang dekat luar tingkap lah. Tapi kenapa dia dekat luar kan? Kenapa dia tak masuk? Dia tak boleh masuk sebab apa? Dan pakcik dia seolah-olah macam, marilah, masuklah, kamu buat apa kat luar tu? Lepas tu dia sembang-sembang. Kadang-kadang diorang ni tak faham apa benda yang disembangkan tu, pasal apa, tak faham tau. Dan ada satu malam ni, bila semua dah tidur, tiba-tiba diorang dengar macam bunyi tapak kasut dekat luar rumah tau. Macam ada orang jalan, tapi jalan yang mundar mandi betul-betul kat depan rumah. Dan tiba-tiba motor skuter yang ada parking kat depan rumah tu menyala dengan sendiri korang. Betul-betul macam ada orang hidupkan enjin motor tu. Masalahnya kunci motor tu ada dekat dalam rumah, tengah tergantung je dekat tepi suis lampu. Itu agak seram lah sebenarnya kan. Itu kejadian tu berlaku, semua orang perasan lampu motor tu menyala dengan sendiri. Diorang pandang pakcik dia, dan pakcik dia gelak-gelak kecil sambil panggil kawan dia masuk. Diorang buat dia je dan cuba untuk tidur. Akhirnya masing-masing terlena dengan sendiri. Sejak dari itulah macam-macam yang mak dia lalui, mak Kak Fah ni lalui kat dalam rumah tu, mungkin membawa jugalah kan. Walaupun beberapa hari saja, tapi kemungkinan lah benda tu attract benda-benda lain untuk datang. Sebab selepas Kak Fah balik semula ke KL untuk mulakan semester sambung belajar kan, yang menjaga pakcik dia ni hanyalah sepupu dia dan juga mak Kak Fah. So adalah dengar cerita bunyi, diorang terdengar bunyi guli bergolek-golek dekat katil pakcik dia, bunyi orang memasak kat dapur malam-malam. Mengingatkan tikus, tapi kan ada bau yang sedap tau, macam memang betul-betul orang tengah masak kat dapur tu. Lepas tu ada sekali tu waktu tengah hari buta, langsir dekat tengah-tengah rumah tu diikat macam simpul, tiba-tiba bergerak, padahal tak ada angin langsung, kipas pun tak dibuka waktu tu. Tapi mak dia biarkan je korang, asalkan benda tu tak munculkan diri. Dan beberapa hari selepas tu pakcik dia pun dipulangkan kepada keluarganya semula. Tapi dalam 2 hingga 3 minggu selepas tu, pakcik dia meninggal dunia korang. Meninggal dunia kat hospital secara tiba-tiba keadaan dia merosot mendadak, dan doktor kata tak ada apa-apa yang boleh dibuat lagi. So kita akan sambung di part tu.